Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Miss Aisyah dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baiklah, bertepatan dengan tema yang telah kumpulan kami pilih, iaitu liberalisme, kami dari kumpulan 4 akan membentangkan isu liberalisme di Malaysia dan implikasinya terhadap masyarakat. Baiklah, pertama sekali, umum mengetahui bahawa fahaman liberalisme di Malaysia telah menjadi satu perkara yang wajib diambil berat oleh masyarakat. Hal ini saya katakan demikian kerana fahaman ini sebenarnya dia dapat mempengaruhi corak pemikiran rakyat sama ada ke arah yang positif maupun negatif, bergantung kepada tahap ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu. Tapi tidak dinafikan yang sebenarnya ajaran ini lebih mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. Secara amnya, liberalisme dapat didefinisikan sebagai satu fahaman yang amat mengutamakan ataupun yang amat menitik beratkan kebebasan seseorang individu dalam berfikir dan bertindak. Dan definisi liberalisme ni dia boleh berubah-ubah berdasarkan perspektif yang diambil kira. Namun konsep dia tetap sama, iaitu hak kebebasan individu. Jadi, seperti yang semua sudah sedia maklum, negara kita Malaysia, fahaman liberalisme kita lebih tertumpu kepada Islam liberal disebabkan penganut agama Islam yang majoriti di negara kita. Sejujurnya, isu ni bukan sesuatu yang baru sahaja wujud. Sebenarnya, gerakan liberalisme ni telah bermula sejak zaman penjajahan British di Tanah Melayu lagi. Maka tidak dapat dinafikan yang ajaran ni sudah semakin kuat pada masa kini. Tambahan pula dengan pengaruh budaya-budaya barat yang amat menegakkan hak asasi manusia dalam membuat keputusan di dalam kehidupan seharian dan juga tindakan mereka sendiri. Ini menyebabkan sesiapa yang terpengaruh dengan ajaran liberalisme ni, dia lebih memilih untuk tidak terikat dengan mana-mana ajaran. Jadi menyebabkan individu itu akan mempunyai pemikiran yang lebih terbuka dan mengutamakan kebebasan intelektual. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kepada poin utama dalam kajian kami, saya akan terlebih dahulu membentangkan objektif-objektif kajian kami. Objektif kajian kami adalah yang pertama, kajian dilakukan untuk mempelajari dan mengenali konsep liberalisme secara am dan khusus. Yang kedua, kajian dilaksanakan bagi mendalami corak fahaman liberalisme di Malaysia dan bagaimana penularan ajaran tersebut. Seterusnya, untuk mengenal pasti implikasi liberalisme kepada masyarakat dan mengetahui tokoh-tokoh yang bertanggungjawab menyebarkan fahaman ini. Objektif yang terakhir, untuk menekuni langkah yang sesuai diambil untuk memastikan liberalisme tidak mendominasi pemikiran masyarakat. Baiklah, saya menjemput pembentang seterusnya, Nisha. Seterusnya, beralih pula kepada isu-isu yang telah dicetuskan oleh para penganut Islam liberal di Malaysia. Seperti yang diketahui, Islam liberal adalah merujuk kepada aliran atau kefahaman yang memiliki ciri kebebasan serta keterbukaan yang berlebihan daripada kandungan asal syariat Islam. Oleh itu, aliran tersebut telah menimbulkan beberapa isu sensitif yang kini menjadi salah satu permasalahan yang serius di Malaysia. Antara isu yang telah tercetus adalah timbulnya fahaman pluralisme, terutamanya di kalangan penganut Islam liberal. Fahaman pluralisme menyatakan bahawa semua agama adalah sama dan benar. Hal ini adalah disebabkan oleh para pengamal Islam liberal mengiktiraf bahawa agama lain juga adalah benar, di mana orang Islam tidak boleh menyatakan bahawa hanya agama Islam merupakan agama yang betul di muka bumi ini. Sekiranya fahaman ini semakin berleluasa di Malaysia, maka tidak hairanlah sekiranya timbul aktiviti-aktiviti yang tidak sepatutnya dilakukan oleh masyarakat yang berbeza agama. Seperti yang sedang giat berlaku di negara jiran iaitu di Indonesia, di mana mereka membenarkan perkahwinan campur
antara agama yang berlainan atau lebih dikenali sebagai ideologi Pancasila. Namun, penularan fahaman pluralisme di Malaysia dapat dilihat dalam salah satu kegiatan yang kini menjadi sangat popular, terutamanya di kalangan anak muda, iaitu sambutan Kongsi Raya. Sambutan Kongsi Raya adalah perayaan agama yang disambut secara bersama-sama oleh masyarakat yang berbeza agama dengan menggunakan alasan bagi mengeratkan hubungan silaturahim antara agama dan bangsa. Kegiatan ini menyebabkan kebimbangan di kalangan para ulama kerana aktiviti tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Seterusnya, golongan penganut Islam liberal di Malaysia juga telah menimbulkan isu bagi memberikan kebebasan untuk umat Islam murtad atau keluar daripada Islam. Mereka mendesak agar kerajaan Malaysia memberikan kebebasan secara individu kepada rakyat beragama Islam yang ingin keluar daripada Islam. Golongan ini menyatakan bahawa orang yang ingin murtad tidak sepatutnya dikenakan sebarang tindakan undang-undang serta tidak seharusnya tertakluk kepada keputusan pihak Mahkamah Syariah. Hal ini terjadi kerana mereka menganggap bahawa tindakan kerajaan Malaysia itu tidak serasi dengan pegangan mereka terhadap liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu dalam melakukan sesuatu hal dalam kehidupan. Bukan itu sahaja, mereka yang jahil tentang agama Islam juga telah menggunakan ayat Allah dan menyalah tafsirkan ayat tersebut bagi tujuan menyokong dan dijadikan hujah mereka untuk mendapatkan hak kebebasan golongan yang ingin murtad. Kerana bagi mereka, hal tersebut adalah kebebasan dalam beragama. Beralih pula kepada isu yang seterusnya. Isu terakhir yang telah timbul disebabkan oleh golongan penganut Islam liberal adalah isu berkaitan penolakan penguatkuasaan undang-undang moral agama. Golongan ini menentang cadangan pihak kerajaan Malaysia bagi menguatkuasakan undang-undang moral yang berteraskan agama Islam. Mereka menegaskan bahawa isi kandungan undang-undang tersebut adalah melanggar kebebasan individu dan hak asasi manusia. Bukan itu sahaja, mereka juga turut menghina isi kandungannya kerana menganggap ianya terlalu kejam dan tidak berhati perut. Maka, secara tidak langsung mereka telah menghina agama Islam dan mengingkari ajaran agama Islam. Malah, golongan pengikut Islam liberal ini juga turut meminta agar kerajaan membubarkan undang-undang yang sedia ada yang berasaskan agama Islam. Hal ini kerana bagi mereka, undang-undang tersebut telah menghalang rakyat Malaysia daripada mengecapi hak asasi peribadi dan bersuara. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tokoh liberalisme di Malaysia. Antara tokoh liberalisme yang terkenal di Malaysia ialah Kasim Ahmad. Kasim Ahmad merupakan salah seorang pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia yang dipelopori oleh golongan anti-hadis. Golongan anti-hadis ini bermula dan dikenal pasti di Malaysia pada tahun 1984. Pemikiran liberal Kasim Ahmad terselah apabila beliau menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Salah Faham Terhadap Sunnah, Isu dan Penyelesaian. Daripada penulisannya, terdapat persamaan pola pemikiran yang membentuk ideologi liberalisme dalam agama, di mana beliau mengatakan bahawa semua agama adalah benar serta menolak sebarang autoriti agama termasuk hadis dan ijma' ulama'. Bagi golongan yang berfikiran liberal ini, mereka tidak mengikut sunnah dalam aktiviti harian mereka. Seperti bagi kaum lelaki, mereka tidak akan menyimpan janggut. Selain itu, berdasarkan penulisannya juga, beliau mengagungkan akal manusia sebagai sumber utama ataupun autoriti utama untuk mentafsirkan agama mereka tersendiri. Malah, penulisannya juga mempercayai bahawa kebenaran adalah relatif dan bukannya mutlak bergantung kepada individu tersebut untuk menentukan kehidupannya tersendiri.
Seterusnya, penulisannya juga ada menerangkan konsep agama yang berkaitan wanita dan harta pusaka mengikut kesemerataan jantina dan hak asasi manusia. Akhir sekali, pemikiran liberal Kasim Ahmad terselah apabila beliau berusaha untuk mentafsirkan semula agama mengikut ideologi dan kefahaman barat kerana zaman semakin maju. Sister in Islam merupakan salah satu tokoh Islam liberal yang terkenal di Malaysia. Sister in Islam dibentuk pada tahun 1988 dan berdaftar secara rasmi sebagai badan bukan kerajaan pada tahun 1993 di bawah nama SIS Forum Malaysia. Perjuangan Sister in Islam atau boleh dikenali sebagai SIS ini mendaulatkan hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip sejagat serta pendekatan agama yang berasaskan tafsiran dari perspektif hak-hak kemanusiaan ini telah mengundang kepada pemikiran Islam liberal. Sebagai contoh, SIS berpendapat bahawa keganasan rumah tangga merupakan suatu bentuk jenayah yang menindas kaum wanita. Akan tetapi, terdapat bantahan daripada Pusat Islam tersendiri di mana Pusat Islam menyatakan bahawa undang-undang keganasan rumah tangga ini tidak boleh disabitkan dengan seorang suami yang memukul isterinya yang nusyus kerana Islam membenarkan seorang suami untuk memukul isterinya yang nusyus. Malangnya, SIS menentang secara terang-terangan kenyataan tersebut kerana seolah-olah telah menindas kaum wanita. SIS juga menyatakan bahawa Islam itu agama keadilan dan mereka percaya bahawa Allah itu maha adil kepada semua kaum-kaumnya. Oleh hal yang demikian, SIS telah menyimpulkan persepsi yang salah terhadap Islam dan membuat tafsiran yang salah terhadap Al-Quran dan Hadis. Bukan itu sahaja, SIS juga mengutarakan pendapat untuk menyelidik kembali tafsiran Al-Quran memandangkan kitab suci ini merupakan sumber asas kehidupan kepada masyarakat Islam. Akhir sekali, SIS juga memberikan pandangan untuk mewujudkan versi tafsir Al-Quran yang progresif. Versi tafsir ini diperlukan agar Al-Quran menepati nilai-nilai kemodenan serta memberi fokus yang sama rata kepada kaum lelaki dan kaum wanita. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Azhar dan hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah liberalisme. Okey, saya akan bahagikan kepada 3 bahagian iaitu Revolusi England, Revolusi Amerika Syarikat dan Revolusi Perancis. Jadi, untuk Revolusi England, iaitu negara pertama yang menganut fahaman liberalisme dalam sistem politik negara. Hal ini kerana telah tercetusnya Perang Saudara pada tahun 1642 Masihi. Seterusnya, Revolusi Amerika Syarikat. Pada tahun 1776 Masihi, kejayaan negara Amerika dalam membebaskan diri daripada jajahan Inggeris yang telah membawa fahaman liberalisme ini untuk dilaksanakan di dalam sistem politik Amerika. Yang ketiga iaitu Revolusi Perancis. Pada tahun 1789 Masihi telah berjaya membentuk kerajaan Amerika akibat berlakunya penentangan terhadap pemerintahan autokratik Raja Louis yang telah mementingkan golongan bangsawan dan pederi untuk menikmati pelbagai hak dan keistimewaan negara. Seterusnya, ia telah berkembang di Malaysia. Pada awal kemerdekaan, fahaman liberalisme ini terus mula berkembang perlahan-lahan pada asalnya muncul kehadiran penjajahan British
yang melakukan penyebaran tentang ekonomi dan politik yang membawa fahaman sekularisme, iaitu apa itu fahaman sekularisme? Jadi di sini fahaman sekularisme iaitu mementingkan urusan dunia seperti politik, pentadbiran dan undang-undang yang harus dipisahkan daripada urusan agama. Boleh dikatakan penjajahan British banyak mengubah corak pemikiran sebahagian masyarakat ketika itu, terutamanya dari sudut politik yang seterusnya berkembang kepada satu fahaman. Bukan itu sahaja, masyarakat terdahulu sangat berpegang kepada ajaran agama Islam serta sistem nilai dan tradisi supaya dapat mengukuhkan jati diri dan bangsa Melayu. Malah dengan kekuatan adab dan adat yang dipupuk dalam diri, mampu menghalang hegemoni barat iaitu westernization. Fahaman ini terus berkembang akibat peranan falsafah rasionalisme yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Secara tidak langsung, telah muncul generasi baru yang menjadi pendorong penerimaan liberalisme ini. Kerana mereka lebih mudah menerima idea-idea liberal berbanding idea-idea konservatif yang dibawa oleh generasi terdahulu, terutamanya dalam institusi pemerintahan dan agama. Bukan itu sahaja, golongan Islam liberal juga mula wujud bermula daripada golongan baru yang telah belajar daripada kesilapan-kesilapan guru mereka. Perkara ini dapat dikaitkan dengan isu semasa yang popular iaitu penganjuran program menyentuh anjing dan berbuka di gereja, makan di ruang umum semasa Ramadan serta isu LGBT yang masih hangat diperkatakan oleh masyarakat kini. Pemodenan mengikut arus globalisasi ini menyebabkan aturan sosial semasa terganggu dan cara pemikiran barat telah mengubah struktur sosial yang terbina selama ini. Tambahan pula, kebanyakan generasi baru kini banyak menolak budaya dominan kerana mereka memikirkan budaya tersebut adalah kuno atau ketinggalan zaman dan tidak mahu disamakan dengan generasi terdahulu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesan liberalisme terhadap masyarakat di Malaysia. Terdapat 4 kesan yang saya dapat rungkaikan hari ini, iaitu konsep sambutan kongsi raya, murtad yang berleluasa, Sisters in Islam iaitu satu gerakan, dan akhir sekali ialah kes LGBT yang semakin berleluasa. Yang pertama adalah kesan yang kita dapat lihat adalah kesan sambutan konsep kongsi raya, iaitu menyambut perayaan bersama-sama tanpa batasan agama. Terutama sekali bagi penganut agama Islam, hal ini adalah dilarang sama sekali. Kita tidak boleh melakukan ritual agama lain selain daripada agama Islam. Kita boleh hadir ke perayaan tersebut tapi tidak boleh melakukan sebarang ritual agama tersebut. Seterusnya adalah kes murtad. Kes murtad ini tidak asing lagi. Kita sering kali dengar masyarakat di Malaysia murtad. Murtad yang secara terang-terangan. Contohnya ada beberapa kes yang berlaku pada tahun ini, beberapa bulan yang lepas, iaitu kes yang sangat tular di media sosial dan di akhbar. Daripada itu kita boleh mengambil contoh bahawa kes murtad ini berlaku secara terang-terangan dan agak membimbangkan apabila mendapat sokongan daripada pihak VVIP itu sebenarnya.
Seterusnya adalah satu gerakan yang digelar Sisters in Islam, iaitu yang gerakan ini mengumpul golongan wanita yang merasakan ketidakadilan dalam Islam. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk menyokong dakwaan mereka untuk bebas beragama. Maknanya bebas dia lebih kurang sama dengan konsep kongsi raya, tetapi ini lebih tertumpu kepada golongan wanita. Golongan wanita ini mendakwa dan menyokong hak mereka untuk bebas menganut agama apa sekalipun dan boleh sesuka hati keluar masuk agama tertentu. Terutama sekali agama Islam yang sangat melarang umatnya keluar masuk agama. Dan akhir sekali adalah isu LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender yang dilihat semakin berleluasa impak daripada fahaman pluralisme agama di Malaysia. Jika kita lihat pada tahun awal 2000 atau lewat tahun 98 ataupun 99, golongan-golongan LGBT ini tidak berani untuk tampil di khalayak ramai, terutama sekali apabila mereka telah menukar jantina mereka, dan mereka selalu sorok-sorok dan tidak secara terbuka yang menunjukkan bahawa mereka ni adalah telah menukar jantina daripada lelaki kepada perempuan dan sebaliknya. Dan aktiviti lesbian, gay juga tidak lagi menjadi satu tarikan kepada golongan yang tidak tahu apa-apa. Adalah perkara itu menjadi perkara biasa untuk menjadi seorang yang suka sama lesbian, yang gay, yang perkara ini amatlah dilarang dalam agama Islam. Baik, saya Sabrina Nabila Izzati akan meneruskan pembentangan kami dengan menerangkan cara-cara untuk menangani gerakan liberalisme dari terus mendominasi pemikiran masyarakat kini. Jadi, salah satu cara untuk mengatasi gerakan liberalisme ini ialah masyarakat perlu mempunyai pegangan ilmu agama yang kuat dan teguh. Masyarakat boleh mempelajari ilmu agama daripada guru-guru agama yang bertauliah. Pada masa yang sama, masyarakat juga dapat memantapkan ilmu agama mereka yang sedia ada. Jadi, sebagai contoh, masyarakat boleh mendalami ilmu agama terhadap akidah dan fiqh mengikut prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dengan pegangan ilmu agama yang kuat, masyarakat dapat menghindari diri mereka daripada terjebak dengan ancaman liberalisme ini. Seterusnya, langkah yang kedua untuk membendung gerakan liberalisme ini ialah pihak sekolah perlu mewujudkan kesedaran tentang ancaman liberalisme ini dalam mata pelajaran di sekolah. Sebagai contoh, guru-guru yang mengajar pendidikan Islam atau pendidikan moral boleh menyelitkan tentang bahayanya ancaman liberalisme ini terhadap keharmonian negara di dalam sesi pembelajaran mereka. Dengan berbuat demikian, pelajar bukan sahaja dapat mengetahui sesuatu yang baharu, malah mereka juga dapat menyedari bahawa gerakan liberalisme ini bukan sesuatu hal yang boleh dipandang ringan. Selain itu, cikgu-cikgu juga boleh membuat soal jawab bersama pelajar mereka tentang fahaman Islam liberal ini. Perkara ini juga akan dapat membantu pelajar dalam menjadi pemikir yang boleh membezakan benda yang baik dan buruk. Langkah yang ketiga dan yang terakhir, agensi-agensi agama perlu memberi galakan kepada masyarakat untuk menghadiri seminar atau ceramah agama yang diadakan. Agensi-agensi agama perlu memupuk semangat dalam kalangan masyarakat agar masyarakat lebih aktif untuk melibatkan diri dalam menyertai seminar yang diadakan.
Hal ini dapat membuatkan masyarakat terdedah dengan isu-isu terkini tentang ancaman liberalisme ini. Pada masa yang sama, masyarakat juga dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Di samping itu, pihak yang terlibat iaitu agensi agama perlu melakukan inisiatif lain seperti menjemput penceramah terkenal dan menarik, kerana ini adalah salah satu cara untuk memberi galakan kepada masyarakat untuk menyertai program tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk bahagian kesimpulan. Jadi di sini berdasarkan huraian tersebut, maka jelaslah bahawa secara keseluruhannya fahaman liberalisme bukanlah ideologi baru, tetapi sudah dipelopori oleh ribuan tahun terdahulu oleh negara-negara besar barat seperti Amerika, United Kingdom, Jerman, Perancis dan Australia, kerana ia serasi dengan pembentukan kehidupan dan pentadbiran negara terdahulu. Jadi di sini golongan liberal berpegang dengan konsep kebebasan yang berpendapat bahawa mereka berhak menyuarakan apa sahaja yang dirasakan tepat dan benar untuk didengari oleh semua pihak, termasuk kerajaan. Pengaruh liberalisme ini berkembang di seluruh Malaysia oleh penjajah British dan menguasai generasi baru kini yang mahukan kebebasan diri dari kongkongan adat, budaya dan agama. Seterusnya mereka mengikut selera, kehendak mahupun keinginan yang bercanggah dengan pegangan agama, kerana agama menjaga hubungan dengan Tuhan, malah lebih menjaga kepentingan masyarakat berbanding hak individu. Fahaman liberalisme ini memberi impak yang besar kerana ia merubah ajaran agama Islam. Tambahan pula, mereka mengatakan bahawa semua agama selain daripada agama Islam adalah sama. Jadi di sini semua agama memiliki konsep ketuhanan yang berbeza yang mengajar mereka dalam kebaikan adalah semuanya benar. Bukan itu sahaja, kebanyakan tokoh Islam liberal Malaysia pernah mendapat pendidikan di negara barat dan pernah berkhidmat di institusi pengajian barat. Hal ini dapat dikaitkan dengan para pelajar serta kalangan pemimpin yang menuntut di negara-negara yang mengamalkan demokrasi liberal, termasuk terus membawa masuk fahaman ini ke dalam negara, kerana mereka berfikiran masyarakat berhak dan menjadi obligasi menyuarakan pendapat dan pandangan di Malaysia. Dari sudut pandangan, pengaruh ini amat berbahaya kerana mengundang ketidakamanan negara seperti merusuh, berhimpun dan berdemonstrasi. Perkara ini kelak akan merosakkan akidah umat Islam kerana terpesong akibat tidak meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup mereka. Justru itu, kebebasan menyuarakan pendapat ini perlulah dilaksanakan penuh etika dan kesopanan agar bersesuaian dengan corak kehidupan di negara Malaysia ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.